Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Farah. Dan untuk kali ini, saya ingin tunjukkan satu lagi aplikasi yang agak baru pada cikgu-cikgu semua yang kita boleh gunakan semasa PDPR, iaitu Pedex. Sepanjang PDPR berlangsung, cikgu semestinya telah menyediakan beberapa slide ataupun persediaan membuat PowerPoint tersendiri ketika mengajar. Tapi PowerPoint tu cikgu guna sendiri je kan. Cikgu tak berinteraktif pun dengan pelajar. So macam mana kita nak bagi kita punya PowerPoint tu lebih interaktif? So di sini saya nak kenalkan kepada cikgu-cikgu semua extension Pedex. So yang pertama sekali, apa yang cikgu perlu buat? Cikgu just buka cikgu punya Google Drive. So yang pertama, macam mana kita nak masuk dulu? Macam mana kita nak gunakan PowerPoint kita ni untuk jadi interaktif? Kita pergi dulu kepada kita punya Google Drive. Dan kita muat naik file PowerPoint kita yang telah kita sediakan sebelum ni. So kita tekan New, File Upload. Kita cari kita punya PowerPoint tadi. Ini saya pilih di sini. Cikgu boleh buat sendiri di dalam Google Slide ataupun cikgu just upload je cikgu punya PowerPoint yang cikgu dah buat tu. So bila dia dah complete, just tekan di sini. So secara automatik PowerPoint cikgu tadi telah pun menjadi Google Slide. Paparan Google Slide dia punya simbol macam ni kalau PowerPoint, Microsoft PowerPoint dia ada simbol P tu kan. So yang ni dia dah jadi Google Slide. So macam mana kita nak gunakan Pedex? So kita akan cari di bahagian add-on. Macam saya dah ada. Kalau cikgu yang pertama kali, yang first time nak guna, cikgu boleh pergi kepada New Tab. Just tekan New Tab. Kemudian kita typekan Chrome Web Store. Kita boleh pilih extension. So Google Chrome Web Store kita boleh pilih extension. Cikgu typekan di sini Pedex. Pedex. So di sini dia ada Pedex Power Up. So sekarang cikgu boleh buat cikgu boleh embed macam-macam So just tekan add to Chrome. So dia akan masuk dah dalam cikgu punya add-on. Macam saya dah pun install. Dah add pun dalam Chrome saya. Jadi saya tak tekan lah untuk remove So saya biarkan di sini lah. So di sini kita kembali kepada kita punya slide yang kita dah upload tadi. Kita dah upload tadi. So bagaimanakah Pedex ni berfungsi? Kita pergi kepada bahagian add-on dan kita pilih Pedex for Google Slide add-on. Just tekan open Pedex ni je. Just tekan Pedex. Sudah nampak lah buah pear di sini. So di sini ada beberapa fungsi. Di sebelah kanan ni ada beberapa fungsi untuk kita tanya pelajar berdasarkan slide yang kita telah sediakan. Teks, kalau kita nak pelajar masukkan teks, ada choices, ada number, website, draw dan juga trackable. Saya tunjukkan satu persatu fungsi setiap satu jenis menu di sini. So untuk yang slide pertama, kita just nak terangkan kepada para pelajar. So tak ada lah lagi interaksi dengan pelajar. Untuk slide yang kedua, saya pergi kepada slide yang kedua. So saya nak pelajar tuliskan jawapan di sini. Maka di sini saya akan pilih fungsi draw dulu. Saya tekan dulu draw. Just tekan draw. Dan di sini dia akan bagi tahulah. Adding interactive action. Maksudnya pelajar boleh draw di dalam slide ni. Dia boleh tulis atau lukis lah apa-apa saja di sini. Dah selesai.
Okey, kita pergi kepada slide yang kedua. Okey, slide yang seterusnya. Okey, saya nak pelajar. Okey. Okey, saya nak pelajar pilihan jawapan. Okey, so pilihan jawapan. Okey, contoh saya masukkan pilihan jawapan, saya pilih icon choice ni. Okey, saya pilih icon choice dan di sini dia akan keluarlah pilihan jawapan. So macam mana nak masukkan pilihan jawapan tu? Cikgu just tekan next. Okey, so katakanlah kita buat pilihan X sama dengan 2, Y sama dengan 3, X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 3. Okey, X sama dengan negatif 2. Okay, kalau ada lagi tambahan jawapan, cikgu just tekan add another ni lah. Okey, saya tulis. Okey, kalau dah berpuas hati dengan pilihan jawapan ni, kita just tekan update slide. Okey, so pilihan-pilihan jawapan tadi telah pun kita masukkan di slide ni. Okey, so kita dah guna fungsi untuk draw, fungsi untuk choice. Okey, untuk yang seterusnya. Okey, katakanlah untuk menyelesaikan soalan yang kedua ni, cikgu nak pelajar rujuk sesuatu website. Kita boleh pilih tekan ikon website. Saya tekan ini, ikon website. So di sini kita just tekan next. Okey, dan kita pilihlah website yang berkenaan untuk pelajar cari maklumat. Okey, contoh saya nak cari teknik persamaan penyelesaian persamaan serentak. Okey, so kita pilih mana-mana website Okey, so katakanlah website ni. Okey, saya just klik. Okey, dan kita copy URL yang ada di atas ni. Dan kita pergi kepada kita punya Google Slide tadi dan kita paste di sini. Nak paste, cikgu right click dan boleh paste ataupun tekan Ctrl V. Okey. Dan kita tekan update. Okey. Okey, kita dah masukkan fungsi ikon website di slide yang ini. Jadi yang seterusnya, okey, kita tengok pula fungsi yang lain. Kita pergi slide yang seterusnya. Okey, di sini katakanlah cikgu nak pelajar masukkan teks. Okey, jadi just tekan ikon teks. Senang je cikgu. Nak masukkan apa, just tekan klik je pada ikon ni, maka dia akan letak interactive question tu di dalam ini. Dalam slide cikgu ni. Cumanya satu slide hanya satu pilihan sahajalah. Okey, so teks dah, draw sudah. Okey, so kita nak cuba soalan yang keempat. Okey, saya nak masukkan fungsi drag. Okey, saya just tekan drag. Okey, katakanlah untuk soalan ini saya nak pelajar nyatakan pemboleh ubah yang ada dalam persamaan itu. So saya just tekan lagi satu lah sebab ada dua pemboleh ubah. Okey, saya just tekan update slide. Okey, kalau ada lagi warna yang nak, boleh pilih lah. Okey, kita boleh delete lah warna yang kita tak nak tu. Okey, contoh itu. Okey, update. Senang je kan? Okey, untuk yang seterusnya, yang terakhir saya nak masukkan ikon number. Okey, apa fungsi teks dengan number ni? Kalau teks, pelajar boleh type apa sahaja teks. Okey, nombor ke, huruf ke, simbol ke, dia boleh tulis. Tapi kalau untuk number, hanya jawapan berbentuk nombor sahaja yang diterima. Okey, so kita update slide. Okey, so ke-6, okey, fungsi di kanan ni telah pun saya masukkan ke dalam slide saya tadi. Okey, jadi macam mana kita nak tengok pelajar berinteraksi dengan slide kita ini? Jom kita mulakan lesson. Okey, kita just tekan di sini start a lesson. Okey, so di sini dia ada dua cara lah, sama ada student pace ataupun instructor pace. Biasanya kalau student pace ni kita bagi pelajar untuk buka sendiri ke semua slide tu, okey, dan dia boleh jawab dalam mana-mana
slide yang dia suka. Maksudnya tak ada bimbingan lah. Okay, kalau kita buat kelas secara online, kita akan pilih instructor based activity lah, supaya kita boleh ajar pelajar tu mengikut mengikut slide by slide yang kita nak tunjuk. Okay, so di sini saya login dulu. Saya login tadi. Saya just tekan login balik tadi. Kita dah tekan, dia akan loading. Jadi dia akan minta lah sama ada cikgu boleh berikan pada pelajar untuk join berinteraksi dengan slide ni menggunakan website joinpd.com dan berikan kod ini. Kod ni dia akan paparkan dekat depan ni. Ataupun cikgu boleh berikan di sini kita ada give student a link. So just tekan klik di sini, give student a link. So link dah copied on board. Jadi kita berikan pada para pelajar ketika sesi pembelajaran dan pengajaran di atas talian, sama ada di ruangan chat ataupun komen tu lah. Jom kita cuba dulu. So kalau anda kata cikgu nampak di sini, bila ada pelajar yang masuk, kita akan nampak di sini lah ada pelajar. Two student connected. So sini ada 2 pelajar lah. Dan biasanya sementara nak pelajar tunggu tu, dia akan tanyalah dulu pada para pelajar, what are you feeling today, sebelum kita nak mula kelas. So pelajar boleh jawab ataupun boleh skip lah. So di sini kita nak jawab. So sekarang ni apa saja yang cikgu present, dia akan nampak kepada para pelajar. So yang ni pelajar tak boleh pergi dah ke slide yang lain. Kan macam mana pun dia akan pergi slide yang pertama je, sebab ini kita katakan instructor piece. Kita sebagai instructor, kita akan bimbing para pelajar tu untuk cuba jawab. So cikgu terangkanlah hari ni tajuk apa, kita belajar apa, untuk apa, kenapa. So sekarang ni kita pergi pada slide yang kedua. Untuk slide yang kedua kita nampak di sini cikgu boleh tanya kepada para pelajar, persamaan linear serentak dalam 2 pembuli ubah kita boleh selesaikan dalam 3 kaedah. Apakah kaedah itu? So para pelajar boleh nampak di sini, dekat pelajar dia ada dia punya bar untuk melukis ataupun menulis lah. Di sini so dia boleh conteng ataupun dia boleh tuliskan teks. Teks ni kalau kaedah penghapusan. Penghapusan. Contoh sini. Kalau lagi satu dia nak jawab kaedah. Graf. Contoh cuma di sini cikgu, bila cikgu nak cari pelajar tu, kita tak tahu pelajar yang mana punya jawapan. So cikgu minta pelajar untuk tulis nama lah. So kita kena tulis nama dia. Contoh itu. So nama ni besar sikit. So pelajar jawab. So kalau anda kata kita nak tengok jawapan pelajar, apa yang kita akan buat? So sekarang ni bila pelajar dah bagi jawapan mereka, jadi kat mana cikgu nak tengok respon itu? Di sini untuk panel cikgu dia ada show respon. So kita boleh nampak. Ni Firzana dijawab tak apa-apa. Graf penghapusan. Firas jawab kaedah pergantian. So kalau ada 10, dia akan nampak 10 slide lah. Di sini cikgu perlu tengoklah. Jawapan pelajar dan yang siapakah pelajar yang berinteraksi dengan slide cikgu. So kita hide dululah. Cikgu boleh tanda. Seterusnya, kita pergi kepada slide yang ketiga. Slide yang ketiga ni, soalan tulis ni, should the student choose an option? Pelajar perlu fikir mana option tu. Dia just tekan di sini. Dia tekan answer question. So dia nampaklah dia punya pilihan-pilihan jawapan. Sini kita tak settingkan sama ada jawapan itu betul ataupun salah. Cikgu berikan penerangan dan cikgu terangkan kepada para pelajar.
Okay, dah jawab dah. Okay, so kita sebagai cikgu, kita nampak di sini lah siapa yang dah respon, siapa yang belum respon. Okay, kita tengok. Okay, yang jawab A berapa orang, jawab B berapa orang, dan kita boleh bagilah feedback balik. Itu kita namakan interaktif. Slide cikgu berinteraktif. Okay, so kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, ini tadi adalah fungsi option. Untuk slide yang ketiga, okay, cara untuk para pelajar jawab, cikgu boleh beritahu kepada para pelajar untuk browse di sini. Ini tadi kita gunakan ikon website. Bila pelajar tekan, okay, dia akan pergi kepada website yang telah cikgu linkkan tadilah. Ini sebagai rujukan pelajar semasa kita beri penerangan. Okay, kalau kita beri penerangan dia tak faham, then cikgu kata okey, boleh tekan link dekat situ, okey, untuk maklumat lanjut. Macam tu lah kurang. Okey, so untuk yang seterusnya, okey, kita lihat kepada student can write your response. Okey, so di sini okey, pelajar akan masukkan teks. So teks di sini pelajar boleh type lah huruf ataupun nombor. Contoh di sini, okey. Okey. Kalau ada jawapan lain dia boleh add lah. Kalau dia bagi X sama dengan 4. Okey, gitu je. Okey, so okey. Untuk cikgu tengok seorang je dah jawab lagi seorang tak jawab lagi. So kita boleh nampak lah, oh dia dah jawab lah ini. Nanti ni kalau ada lagi seorang jawab, okey, cikgu akan nampak lah ada 2 respon. Okey, so pelajar yang satu jawab. Okay, so kita nampak ada 2 respon. Okey, satu jawab hello. Tak kenapa pula tiba-tiba jawab hello Okey, macam itulah. Okey, berinteraksi. Okey, untuk yang ke seterusnya. Okey, so katakanlah di bahagian ini, okey, kita nampak sini pelajar boleh drag. Okey, kat cikgu tak nampak lah okey, kat pelajar dia ada drag di sini. So cikgu tanyakan kepada para pelajar lah. Okey, nyatakan tombol ubah yang terdapat dalam persamaan ini. So dia boleh bawa lah drag ni. Okey, X dan juga Y. Okey, contoh macam ni lah. Okey, so kita nampak okey ada respon. So kita show respon. Kita nampak lah okey, pelajar dah jawab apa. Okey, okey, next. Okey, jom kita pergi yang seterusnya. Okey, pelajar di sini, okey, student can enter a number. So bila student can enter a number, dia boleh masukkan hanya nombor sahaja. Kalau kata dia masukkan huruf, tak ada apa-apa yang berlaku lah. Katakanlah jawapan dia 70. So dia boleh, kita boleh nampak lah jawapan dia tu 70. Okay, kalau anda kata ada lagi pelajar yang jawab, katakanlah okay, so di sini kita nampaklah respon pelajar. Okay, seorang jawab di sini, seorang jawab di sini. So tengah-tengah dia tu 43. Okay, alright. Okay, so kita tengok untuk yang seterusnya. Dah habis mengajar. Okay, dah sampai terima kasih. Okay, cikgu boleh end session. Okay, dan kita boleh beri nama lah. Okay, katakanlah ini latihan 1. Okay, so kita save and end session. Okay, so para pelajar dia boleh bagi feedback lah, sama ada good ataupun tidak lah. Okay, so okay, share reflection, cikgu boleh copy, cikgu boleh generate ataupun share kepada Google Classroom. Okay, ataupun kalau kita nak buka, just tekan sini lah, open a reflect review. Tengok pelajar suka ke tak suka, buka dekat reflect tu lah. Okay, okay, kita nampak lah okay, jawapan para pelajar. Okay, ni di dashboard cikgu. Okey, dashboard Frizana tadi. Okey, okey, ini yang dijawab lah. Okey, okey, so saya rasa itu sajalah perkongsian daripada saya. Okey, sebagai kata apa, pemula. Okey, asas untuk pengenalan PDET.
Harap dapat membantu cikgu untuk meningkatkan lagi keseronokan untuk belajar ketika PDPR bersama dengan pelajar. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.